Shalom dan selamat pagi diucapkan kepada saudara dan kasihi Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan pada pagi ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang berkuasa dan bertata di atas syurga, terima kasih Tuhan kerana Engkau adalah pelindung dan pemberi kekuatan kepada kami. Kami berdoa agar penyertaan-Mu dalam sesi renungan dan berdoa di pagi ini, supaya firman-Mu memenuhi dan pahat dalam hati dan juga fikiran kami. Dan Roh Kudus mengingatkan kami untuk berkelakuan mengikut kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi ini diambil dari Mazmur bab 46. Mazmur bab 46. Saya akan memimpin kita untuk membacakan Mazmur bab 46 ayat 1 hingga ke 11. Untuk pemimpin muzik, Mazmur Puak Korah. Menurut Lamot, Allah pelindung dan pemberi kekuatan kepada kita, sentiasa sedia menolong pada waktu kesusahan. Oleh itu, kita tidak akan takut meski bumi ini diganjakkan, meski gunung ganan dialih ke tengah laut, meski airnya menderu dan bergelora, meski pergunungan bergoncang di landanya. Ada sebatang sungai yang alirannya akan mengembirakan kota Allah, tempat suci kemah yang maha tinggi. Allah berada di situ, kota itu tidak akan goyah. Allah akan membantunya ketika fajar menyingsing. Bangsa-bangsa menganas, kerajaan-kerajaan bergoncang. Allah berfirman, lalu bumi pun lebur. Tuhan yang Maha Kuasa menyertai kita, Allah Yakub tempat kita berlindung. Marilah lihat perbuatan Tuhan yang telah membawa kemusnahan kepada bumi. Dia menghentikan perang di serata bumi, mematakan busur dan lembing. Dia membakar pedati dalam api menyala. Diamlah dan ketahuilah aku Allah. Aku akan dimuliakan dalam kalangan bangsa-bangsa. Aku akan dimuliakan di bumi ini. Tuhan yang Maha Kuasa menyertai kita. Allah Yakub tempat kita berlindung. Saudara dan saudari, kemungkinan besar latar belakang bagi Mazmur 46 adalah mencatatkan peristiwa tentang penjajahan Raja Hezekiah. Dan Tuhan telah menyelamatkan Yerusalem dari serangan Raja Asyur yang bernama Sanherib. Oleh itu, penulis Mazmur 46 percaya bahawa Tuhan yang perkasa adalah tempat perlindungan dan pemberi kekuatan kepada Yerusalem, serta menjadi pertolongan mereka di setiap saat maupun dalam kesusahan. Kerana perkataan tempat berlindung ini muncul kali dalam Mazmur 46, iaitu dalam ayat 1, ayat 7 dan juga ayat ke-11. Oleh itu, saudara dan saudari, penulis Mazmur tahu bahawa kuasa Tuhan melebihi segala alam sekitar. Kuasa Tuhan melebihi segala alam sekitar seperti dicatatkan dalam ayat 1 hingga ke-3. Dan ayat kedua hingga ke ayat ketiga telah memberitahu kita bahawa meski bumi ini diganjakkan, gunung ganan dialih ke tengah laut, airnya menderu dan bergelora, pergunungan bergoncang di landanya, tetapi Allah tetap berserta dengan kita dan kita tidak takut kerana Tuhan yang perkasa adalah tempat perlindungan, pemberi kekuatan kepada kita, serta menjadi pertolongan kita di setiap saat maupun dalam kesusahan. Dan saudari, walaupun ada di kalangan kita yang sedang mengalami maupun dilanda dengan bencana alam sekitar, tetapi janji Tuhan tidak pernah gagal. Janji Tuhan tidak pernah gagal seperti Dia telah janji dengan orang Yerusalem, kerana Dia Tuhan yang perkasa, adalah tempat perlindungan dan pemberi kekuatan kepada kita serta menjadi pertolongan kepada kita di setiap saat. Ini adalah janji Tuhan kepada kita semua. Saudara dan saudari, Allah juga Tuhan yang Maha Kuasa yang selalu beserta dengan kita dan menjadi tempat berlindung kepada kita. Kerana dalam ayat 4 hingga ke-7, Dia telah memberitahu kita bahawa
Kuasa Tuhan dapat mengatasi musuh yang mengepung tempat suci, kemah yang maha tinggi. Kuasa Tuhan dapat mengatasi musuh yang mengepung tempat suci, kemah yang maha tinggi. Seperti dalam ayat ke-5 hingga ke-6, dia mengatakan, kota tidak akan goyah walaupun bangsa-bangsa menganas serta kerajaan-kerajaan bergoncang. Kerana semasa Allah berfirman, lalu bumi pun lebur. Kerana Allah berada di situ dan Allah akan berserta dan menjadi tempat berlindung kepada kita dan selalu menjadi bantuan kepada kita ketika fajar menyingsing. Saudara dan saudari, ini telah mengingatkan kita bahawa firman Allah adalah berkuasa. Oleh itu, kita perlu selalu membaca dan merenungkan firman Allah untuk mengalami penyertaan serta perlindungan Tuhan. Tidak kira kita dalam kesusahan maupun dalam kesenangan. Ini adalah penting supaya kita dapat mengalami penyertaan Tuhan dan juga perlindungan darinya. Saudara dan saudari, selain itu, ayat 8 hingga ke ayat 11 juga menekankan sekali lagi kepada kita bahawa hanya Allah Tuhan yang Maha Kuasa yang selalu berserta dengan kita dan menjadi tempat berlindung kepada kita. Kerana kuasa Tuhan bukan setakat mengatasi musuh yang mengepung tempat suci kemah yang maha tinggi. Malahan, kuasanya juga dapat mengatasi seluruh bumi. Kuasanya dapat mengatasi seluruh bumi. Termasuk, dia menghentikan perang di serata bumi, mematahkan busur dan lembing, membakar pedati dalam api menyala, seperti dinyatakan dalam ayat ke-9. Saudara dan saudari, Tuhan hanya perlu kita selalu berdiam di hadirat-Nya dan ketahui Dia adalah Allah, Dia adalah Tuhan kepada kita. Satu permintaan Tuhan terhadap kita dan menjadi tempat kita berlindung serta bertata dalam kehidupan kita. Tuhan selalu berserta dan menjadi tempat kita berlindung. Oleh itu, ini telah mengingatkan kita supaya kita perlu bersandar kepada Tuhan, supaya kita perlu bersandar sepenuhnya kepada Tuhan dalam penghidupan kita untuk mengalami penyelamatan, untuk mengalami Tuhan dan minta pertolongan daripadanya, serta kita dapat memuliakan nama Tuhan. Saudara dan saudari, kuasa Tuhan atas segalanya. Tuhan yang berkuasa adalah tempat berlindung dan pemberi kekuatan kepada kamu juga, serta menjadi pertolongan kamu di setiap saat maupun dalam kesusahan. Oleh itu, kita perlulah sentiasa membaca, berdiam dan berdoa di hadirat Tuhan untuk mengalami penyertaan Tuhan di setiap saat dalam kehidupan kita maupun dalam kesusahan. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam sesi renungan, saudara dan saudari. Seperti dalam Mazmur 46 telah memberitahu kita, kuasa Tuhan dapat mengatasi segala, termasuk alam sekitar, termasuk musuh dan seluruh bumi. Dan adakah anda sudah bersandar sepenuh dengan Tuhan dan sudi mengalaminya? Mari kita merenungkan. Selain itu, dalam kehidupan kamu, tidak kira semasa dalam kesusahan maupun dalam kesenangan, adakah anda sudah rela, sanggup, berdiam dan berdoa di hadirat dan tetap percaya Tuhan Allah yang berkuasa dan bertata dalam kehidupan kamu? Saudara dan saudari, kita perlu berterima kasih kepada Tuhan kerana Dia telah menjadi tempat berlindung dan juga pemberi kekuatan kepada kita maupun kepada keluarga pribumi. Oleh itu, hari ini kita akan berdoa bagi keluarga pribumi di sekitar kita maupun orang yang kita kenali.
Kita perlu berdoa untuk hubungan di antara setiap ahli keluarga pribumi agar mereka dapat saling mengasihi dan dapat mendorong di antara satu sama lain dengan kelakuan dan pertuturan yang penuh dengan kasih seperti Tuhan telah mengasihi mereka. Mari kita angkatkan suara untuk berdoa. Tuhan Bapa yang berkuasa dan berkata, terima kasih Tuhan kerana kasih-Mu telah melimpah-melimpah dalam keluarga kami dan juga keluarga yang pribumi. Kami berdoa agar Tuhan dapat mengasihi mereka dan kami berdoa agar mereka dapat saling mengasihi seperti Tuhan telah mengasihi mereka. Agar setiap tingkah laku, perlakuan, pertuturan mereka dapat memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan keluarga pribumi dalam tangan Tuhan dan kami berdoa agar mereka dapat mempunyai pengasihan dan juga mereka dapat mengasihi di antara satu sama lain termasuk keluarga dan juga saudara dan saudari mereka. Kami menyerahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kedua, kami juga ingin perlu berdoa untuk mereka agar Tuhan membangkitkan keluarga pribumi yang beragama Kristian agar mereka bertekad untuk mendirikan mesbah keluarga dalam keluarga mereka. Kami mohon Tuhan agar mereka dapat melakukan mengikut kehendak Tuhan dan berdoa untuk keluarga mereka sendiri serta anak-anak mereka. Mari kita angkatkan suara untuk berdoa. Tuhan Bapa yang penuh dengan kasih sayang, kami berdoa dan mengucapkan syukur kerana Tuhan telah mengasihi dan menyayangi kami. Kami berdoa agar Tuhan membangkitkan keluarga yang beragama Kristian agar mereka dapat mendirikan mesbah keluarga di dalam keluarga mereka. Kami berdoa agar Tuhan menolong mereka mempunyaikan kebijaksanaan kepada mereka dan juga memberkatilah mereka supaya mereka dapat bersatu hati dalam keluarga dan mereka dapat ada persekutuan keluarga di antara satu sama lain agar sesi ini dapat saling mendorong dan saling membantu supaya semua ahli keluarga dapat bertumbuh dalam kerohanian mereka. Kami juga berdoa minta Tuhan selalu berserta dengan mereka akan mengingatkan dan selalu berdoa untuk ahli keluarga, seisi ahli keluarga mereka dan juga anak-anak mereka dan sentiasa mengangkatkan doa mereka untuk keluarga dan juga anak-anak. Kami menyerahkan doa ini dalam tangan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga perlu berdoa untuk keluarga pribumi. Terima kasih Yesus kerana mengkurniakan penyelamatan-Mu dalam keluarga pribumi. Kami berdoa dan menyerahkan ahli keluarga mereka yang belum percaya kepada-Mu dan memperolehi penyelamatan yang kekal di hadirat-Mu. Kami juga berdoa minta Yesus mengkurniakan keberanian kepada mereka untuk mengkabarkan Injil kepada ahli keluarga yang belum percaya kepada Yesus. Kami berdoa minta Roh Kudus bekerja dan menyentuh hati mereka agar mereka akan mempercayai Yesus dan menerimanya sebagai juru selamat. Mari kita angkatkan suara untuk berdoa. Tuhan Bapa yang bertauhid, terima kasih atas penyelamatan-Mu yang telah melimpah-limpah dalam keluarga pribumi. Kami berdoa agar Tuhan beserta dengan keluarga mereka dan juga beserta dengan ahli keluarga mereka yang belum lagi mempercayai kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa minta Tuhan memberkatilah kebijaksanaan dan juga keberanian kepada mereka, kepada keluarga pribumi yang sudah beragama Kristian supaya mereka ada keberanian untuk mengkabarkan Injil kepada ahli keluarga yang belum percaya, yang belum menerima, yang belum ada penyelamatan yang kekal daripada Yesus. Kami berdoa agar Tuhan mengiringi dalam kehidupan mereka dan juga kami berdoa agar Roh Kudus bekerja dan menyentuh hati mereka supaya hati mereka dapat buka untuk menerima Yesus, untuk mempercayai kepada Yesus dan mereka juga dapat diberkati dengan penyelamatan yang kekal daripada Tuhan Yesus. Kami menyerahkan keluarga ini, kami menyerahkan doa ini dalam tangan. Kami berdoa. Amin. Kita juga perlu berdoa untuk kehidupan kerohanian bagi keluarga pribumi agar mereka memanfaatkan masa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita juga berdoa mohon Tuhan memberkati mereka dengan kebijaksanaan agar mereka dapat kekuatan melalui firman-Mu supaya kehidupan mereka dipenuhi dengan firman-Mu dan berbuah. Kami berdoa untuk kehidupan kerohanian mereka.
Tuhan yang bertata dan berkuasa di atas syurga, terima kasih Tuhan telah memilih mereka dan juga menjadikan mereka sebagai anak-Mu dan dapat penyelamatan yang kekal. Kami berdoa Tuhan mengiringi dalam kehidupan kerohanian mereka, agar mereka dapat bertekad dan juga berpegang teguh dalam kepercayaan mereka dan juga dalam agama mereka, supaya mereka dapat bertekad untuk membaca firman dan merenungkan firman Tuhan dalam setiap hari dalam kehidupan mereka, agar mereka dapat bertumbuh dari segi membaca firman Tuhan, supaya dalam kehidupan mereka ada firman Tuhan mengiringi mereka dan juga menjadi lampu kepada mereka. Kami berdoa supaya firman Tuhan dapat bekerja dalam kehidupan mereka dan selalu mengingatkan mereka untuk menjadi seorang Kristian ataupun umat Kristian yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam segala kelakuan mereka, pertuturan mereka dapat menyenangkan hati Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kerohanian keluarga pribumi dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami juga berdoa untuk kesehatan jasmani dan rohani bagi ahli keluarga pribumi. Kami berdoa mohon Tuhan mengiringi hati mereka, agar mereka selalu berfikir secara positif dan bersemangat, serta memperolehi jasmani dan rohani yang sihat. Kami juga berdoa agar mereka akan ada pengawalan diri dalam pemakanan dan juga kehidupan mereka, agar mereka bertindak dan menjaga kesehatan mengikut kehendak Tuhan setiap hari. Mari kita angkatkan suara untuk berdoa. Tuhan Bapa yang bertata dan berkuasa di atas syurga, terima kasih Tuhan telah mengurniakan kehidupan kepada kami dan juga kepada ahli keluarga bagi keluarga pribumi. Kami berdoa, kami mengucapkan syukur kerana hari ini kami masih ada kehidupan yang baru, kami masih dapat bernafas. Dalam setiap hari kami mengucapkan syukur kerana ini adalah kurniaan daripada Tuhan. Kami berdoa agar Tuhan memimpin dalam mereka supaya mereka dapat menjaga kehidupan, kesehatan rohani dan juga jasmani mereka, agar mereka ada pengawalan diri dalam setiap langkah dalam kelakuan, dalam pemakanan dan juga dalam pemikiran mereka, supaya mereka dapat berfikiran secara positif dan selalu mengingatkan Tuhan yang bertata di dalam kehidupan, agar mereka akan bersandar penuh dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Kami berdoa agar Tuhan memberkatilah mereka ada kebijaksanaan dan juga pengawalan diri yang kuat, supaya dalam setiap pemakanan dan juga kelakuan mereka dapat bertindak mengikut kehendak Tuhan, iaitu dapat menyenangkan hati Tuhan. Dalam setiap kehidupan kerohanian dan juga jasmani mereka dapat memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kita juga berdoa untuk keselamatan dan juga kesejahteraan bagi ahli keluarga pribumi. Mohon Tuhan melindungi perjalanan mereka serta ada keselamatan di dalam perjalanan harian mereka, agar mereka terlepas dari segala bahaya. Berdoa agar Tuhan menjadi tempat perlindungan mereka dan mengutus malaikat untuk melindungi mereka. Mari kita angkatkan suara untuk berdoa. Bapa yang berkuasa dan bertata, kami terima kasih kerana Tuhan sentiasa berserta. Tuhan janji akan berserta dengan kita dan Tuhan menjadi tempat perlindung kepada kita dan juga keluarga pribumi. Kami juga berdoa agar Tuhan memberkati dan mengkurniakan keselamatan dan kesejahteraan kepada mereka. Di mana mereka keluar, di mana mereka pulang, Tuhan mengiringi dalam perjalanan mereka dan mengutus malaikat untuk mengelilingi mereka, supaya dalam setiap perjalanan, dalam setiap langkah mereka ada keselamatan dan juga ada kesejahteraan. Kami berdoa agar Tuhan sentiasa berserta dengan mereka dalam setiap langkah mereka melangkah. Mereka tahu Tuhan berserta dengan mereka. Mereka dapat melangkah dengan yakin kerana mereka sudah bersandar dan sudah percaya kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan selalu berserta, mengutuskan malaikat kamu dan juga sentiasa mengiringi dalam setiap langkah mereka, maupun dalam perjalanan pergi ke sekolah, maupun dalam setiap langkah mereka menjejak. Tuhan selalu berserta dan mengiring, kerana Tuhan telah berjanji kamu adalah tempat berlindung dan juga kamu akan memberi kekuatan dan juga pertolongan kepada mereka. Kami serahkan doa ini dalam tangan Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
Kita juga berdoa untuk pekerjaan bagi ahli keluarga pribumi dan juga pelajaran anak-anak mereka. Berdoa untuk pembelajaran anak-anak, mohon Tuhan mengkurniakan kebijaksanaan kepada mereka agar mereka dapat memahami apa yang diajar dan jujur dalam pelajaran mereka. Kita juga berdoa untuk ahli keluarga yang bekerja agar pekerjaan mereka dapat bersaksi kepada Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa untuk mereka. Tuhan Bapa yang berkuasa dan bertata di atas syurga, terima kasih Tuhan telah mengkurniakan anak-anak dan juga mengkurniakan keluarga kepada pribumi yang ada keluarga yang ada bersuami isteri dan juga anak-anak. Kami juga ingin berdoa agar Tuhan memenuhi dalam keluarga ini supaya Tuhan, kekuatan Tuhan dan kasih karunia Tuhan melimpah-limpah di dalam keluarga pribumi. Kami berdoa agar Tuhan memberkatilah mereka, memberkatilah anak mereka dengan mengkurniakan kebijaksanaan kepada mereka, agar mereka dapat memahami apa yang diajar, serta mereka dapat jujur dalam pelajaran mereka maupun dalam peperiksaan, dan juga dapat menjadi saksi kepada Tuhan di dalam sekolah dalam pelajaran mereka. Kami juga berdoa kepada mereka yang bekerja agar Tuhan mengiringi dalam pekerjaan mereka supaya apa yang mereka lakukan, supaya apa yang mereka bertindak dalam semua kelakuan dan juga pertuturan mereka dapat menjadi saksi kepada Tuhan dan dapat memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan pekerjaan dan juga pelajaran mereka dalam tangan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari, untuk mengakhiri sesi renungan dan berdoa, mari kita sama-sama melafazkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan janganlah membawa kami ke dalam percubaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, kerana Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita semua.